Nabi kita dengar baik-baik ni aku nak abang kat hamba. Nabi kata selepas wafat aku esok ni, kendian hari esok ni, orang hak nak mai jadi ketua, nak jaga hampa ni penyamun, dia kata. Weh, kasar hadis ni, patut baca tak patut baca ni? Kasar ni. Nabi kata lagu tu. Nabi kata baik-baik, selepas wafat aku esok-esok ni, orang hak naik pegang amanah menjadi ketua yang menjaga orang-orang Islam ini, sebahagian daripada mereka ni beradat mereka itu penyamun. Nabi kata mereka ni nanti jadi penyamun, berebut nak pegang jawatan ni pasal apa? Pasal nak samun kekayaan negara. Berebut nak pegang jawatan ni bukan nak berkhidmat kepada masyarakat, berebut ni pasal nak kaya. Alhamdulillah tak jadi lagi di Malaysia ni. Yang tu patut kita bersyukur. Bab ma jaa fi dukhul 'ala al-umara. Itu bab yang datang pada menyatakan masuk kepada raja-raja. Tajuk malam ni nak cerita bagus tak bagus kita ni jadi orang yang duk keluar masuk jumpa orang besar-besar. Bagus tak bagus kita jadi orang macam tu. Ketahuilah saudaraku, adalah dikehendaki dengan raja di sini ialah khalifah, sultan ataupun raja besar yang memerintah negeri. Maksudnya orang besar. Raja maksudnya sama ada raja betul, sultan ataupun menteri, perdana menteri, menteri besar, itu maksud dia. Orang yang ada kuasa memerintah dalam negeri. Itu maksudnya. Baik, dia nak cerita lah ni apa hukum kalau sekiranya kita ni ulang alik keluar masuk di tempat orang besar-besar ni. Apa hukum dia? Dan dikehendaki dengan masuk ke atas raja ialah pi balik, duduk bercampur gaul dengan mereka itu. Itu yang dimaksudkan. Kita ni kira duk berguih dengan mereka ni. Bunyi telefon dia angkat-angkat, Assalamualaikum Datuk. Bukan salah telefon Datuk. Tapi sampai 10 kali bunyi, 10 Datuk telefon dia. Hebat. Kering kata bunyi, Assalamualaikum Tan Sri. Kering kata bunyi angkat, Assalamualaikum Datuk Sri. Hantar kawan kan dengan orang lain, tanya dia. Dia kata tak kawan semua. Cuma time ni kebetulan mereka ni yang duk telefon semua. Kemai, kita kata kat dia. Salah ke berkawan dengan orang besar-besar? Salah tak salah, saat lagi dia abang. Cuba kita tengok dia kata apa. Maka jika sekiranya masuk duduk di dalam majlis raja-raja itu kerana nak membetulkan jalan agama dan kerana nak mengajak dan kerana nak memberi nasihat, maka itu tak apa. Kita duk masuk keluar tu, kita boleh bercakap benda betul ke dia, tak apa. Kita masuk jumpa dia pasal apa saja, boleh peluang sembang-sembang sekali dengan abang. Kata Datuk, Allah semalam saya pergi masjid semalam, mereka baca hadis pasal apa? Tak apa. Pasal Datuk sibuk, tak dan mai, cucu Datuk tolong abang. Tak apa. Maknanya kita pergi dekat dia, kita boleh bawa satu ilmu bagi dekat dia. Dia dengar-dengar, oh betul ke? Yang tu apa? Quran ke hadis ke? Kita kata hadis. Hadis riwayat siapa? Datuk ni kata, kita abang hadis Bukhari Datuk. Oh bagus. Boleh tak cari kat saya hadis tu? Kod-kod lah saya pergi bercakap di mana-mana, boleh saya petik hadis tu. Satu ilmu kita boleh bagi kat dia. Tapi kalau masuk jumpa dia, duk tanya Datuk, tak ada projek apa ke? Yang tu karut. Ataupun lagi karut, dia masuk pergi, dia kata apa? Datuk baru ni, oi tengok Datuk maki depa bagus dia kata saja saya maki. Bagus Datuk, muduk buh kasar lagi. Yang tu lagi karut. Pasal apa? Dia menambah karut Datuk tu lagi. Mai hak jenis macam ni, pi nak abang kata bagus. Benda hak kau tu buat tak bagus, dia pi doa abang bagus. Bagus tu. Patut depa ni mau ajak macam tu. La haula wala quwata illa billah. Terkadang-kadang masuk jumpa orang besar-besar kerana nak menyampaikan nasihat, nak mengajak agama dan sebagainya, terkadang menjadi wajib dia. Kadang-kadang wajib. Masuk pi, kalau orang lain tak boleh masuk, kita saja yang boleh akses orang-orang ni, maka wajib kepada kita kena pi dan sampaikan agama kepada mereka. Dan jika masuk duduk di dalam majlis raja-raja besar itu supaya mencapai nama dan supaya jadi tinggi martabat ataupun supaya gah nama dan kerana nak mendapat harta dan sebagainya, maka itu haram pada syarak. Kalau diulang alik pi kerana benda-benda yang disebutkan tadi, nak cari kesempatan atas kedudukan kawan tu,
pi jumpa orang yang berkenaan ni kerana nak ambil nama, kerana nak pi kecek, nak ambil pingat hak besar lagi dan sebagainya. Dia kata kalau itu sahaja tujuan dia kata maka itu haram pada syarak. Pasal apa? Pasal tak membawa kebaikan pada agama. Bermula dalil itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Diriwayatkan kepada satu sahabat Nabi SAW, nama dia Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Kata dia telah keluar kepada kami Nabi SAW, padahal kami tengah duduk dalam dua kumpulan yang ada jumlah 9 orang. Ka'ab bin Ujrah, dia kata kami duduk ada dua puak. Tani satu puak, balik tu satu puak. Nabi mai. Satu kumpulan itu 5 orang, satu kumpulan 4 orang. Ni ada 2 geng. Satu 5 orang, satu 4 orang. Satu daripada 2 kumpulan itu Arab dan satu lagi Ajam. Dia kata hak duduk dalam geng ni orang Arab, hak balik nu bukan orang Arab. Duduk sembang. Nabi keluar mai. Bila dilihat Nabi SAW, kami duduk dalam kumpulan itu, lalu sabda Nabi, faqala isma'u hal sami'tum innahu sayakunu ba'di umara faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikazbihim wa a'anahum ala zulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa laysa biwaridin ala al-haud. Sabda Nabi SAW, dengarlah sekalian kamu akan kalamku ini. Nabi keluar mai dekat depa ni. Balik ni 5 orang, balik ni 4 orang. Nabi pergi berdiri tengah-tengah, Nabi kata dekat depa, isma'u. Ni, Nabi kata dengar ni apa aku nak kata ni. Hal sami'tum? Nabi kata hampa dengar dak ni? Makna kata penting dak hak Nabi nak abang ni? Penting. Mula-mula Nabi kata isma'u. Nabi kata dengar, ni aku nak abang satu benda. Hal sami'tum? Hampa dengar dak? Nabi nak make sure tak ada yang tidak. Nabi nak abang kata benda hak Nabi nak abang saat lagi itu penting, kena bagi perhatian. Maka jawab mereka itu, kami dengar dan kami taat ya Rasulullah. Oh, mereka kata kami dengar dan kami janji apa juga yang Tuan abang kami akan taat. Sabda Nabi SAW, adakah mendengar sekalian kamu akan kalamku ini? Jawab mereka, kami dengar dan kami akan junjung ya Rasulullah. Sabda Nabi, bahawa sesungguhnya kelak akan jadi kemudian daripada wafat aku, ganti orang yang mengkepalai orang Islam itu ialah raja-raja yang beradat, yang berperangai mereka itu menyamun kerjanya. Nabi abang di depan 9 orang ni. Nabi kata dengar baik-baik ni aku nak abang kat hamba. Nabi kata selepas wafat aku esok ni, kendian hari esok ni, orang hak nak mai jadi ketua nak jaga hampa ni penyamun. Dia kata, weh kasar hadis ni, patut baca tak patut baca ni? Kasar ni. Nabi kata lagu tu. Nabi kata baik-baik. Selepas wafat aku esok-esok ni, orang hak naik pegang amanah menjadi ketua yang menjaga orang-orang Islam ini, sebahagian daripada mereka ni beradat mereka itu penyamun. Nabi kata mereka ni nanti jadi penyamun, berebut nak pegang jawatan ni pasal apa? Pasal nak samun kekayaan negara. Berebut nak pegang jawatan ni bukan nak berkhidmat kepada masyarakat, berebut ni pasal nak kaya. Alhamdulillah tak jadi lagi di Malaysia ni. Yang tu patut kita bersyukur. Ni hak Nabi sebut 1400 tahun dulu ni, Nabi sebut ni, alhamdulillah tak jadi lagi kat kita lah ni. Yakni siapa gagah daripada orang Islam itu dan berkuasa ia memerintah, naik dia dengan sendirinya jadi raja dan memerintah semua orang dengan suka hatinya sendiri sahaja. Nabi kata esok ni pemimpin hak nak naik esok-esok ni, lepas aku tak ada esok ni, depa naik dapat kuasa, dia membujuk lalu melentang patah. Seram baca hadis ni. Maka tidak dengan kesukaan orang besar dan pahlawan muslimin dan sekalian rakyat menaikkan akan mereka itu, mengaku akan dia pemimpin dengan pilih mereka itu, maka apabila telah naik seorang itu menjadi raja dengan yang demikian itu, maka sudahlah keluar dia daripada jalan syarak. Dia dilantik oleh rakyat yang memilih dia. Bila dia naik, dia langgar habis agama ni semua. Maka peringatan kepada orang yang nak memilih, jangan pilih orang yang macam ni. Dan peringatan kepada orang yang dah dipilih, jangan berkelakuan begini. Itu Quran, itu hadis. Kita bila dengar ni nak ambil iktibar tu. Semua orang hak pilih pun kena ambil iktibar. Aku kena pilih orang yang tak ada sifat Nabi sebut ni. Orang hak dah dipilih ni, dia kena ingat, aku jangan jadi macam yang Nabi sebut ni. Aku tak mau jadi pemimpin yang nak mengaut kekayaan negara atas
amanah yang diberikan. Dan diperintahkan sekalian orang itu menurut hawa nafsunya. Dia perintah, dia ikut nafsu, tidak ikut Quran, tidak ikut hadis, tidak ikut agama. Dan diperintah harta baitul mal itu sebagaimana kehendaknya. Duit zakat pun dia pakai suka hati dia. Dia jadi ketua, dia pegang kuasa dalam negeri, dia ambil duit zakat, beli jersey bola sepak bagi dekat awam. Pun alhamdulillah tak jadi di Malaysia ni. Dia lupa kata itu duit zakat. Dia lupa kata duit zakat itu channel dia kepada asnaf zakat. Dia lupa Quran sudah bagi tahu innamas sadaqat lil fuqara wal masakin. Dah bagi tahu satu-satu asnaf tu. Dia lupa termasukkah jersey bola di dalam asnaf itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.